Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan info tambahan yang dapat diperolehi dari ilmu mustalah hadis ini. Istilah-istilah dalam ilmu mustalah hadis. Yang pertama iaitu sanad. Sanad ini membawa maksud kepada jalan yang menyampaikan kepada hadis. Yang kedua iaitu isnad. Maksudnya ialah ia menyebut sesuatu hadis itu kepada orang yang menyatakannya. Yang ketiga adalah musannid. Dimaksudkan orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya. Yang keempat adalah musnad, iaitu kitab yang dikumpulkan hadis di dalamnya, iaitu yang diriwayatkan dari seorang sahabat atau lebih daripada seorang. Yang kelima, istilah matan yang membawa maksud hadis Nabi SAW di akhir sanad. Yang terakhir sekali iaitu istilah riwayat. Istilah riwayat di dalam ilmu mustalah hadis ini ialah memindahkan hadis dari seorang kepada seorang yang lain dan orang yang memindahkan itu disebut sebagai rawi. Kepentingan ilmu mustalah al-hadis. Ilmu mustalah al-hadis dianggap salah satu cabang keilmuan Islam yang paling mulia kerana melaluinya sesuatu riwayat itu diketahui sabit atau tidak daripada Nabi SAW. Ilmu mustalah al-hadis dapat menentukan sesuatu hadis itu sama ada ia makbul diterima dan mardud ditolak, malah hadis yang tidak boleh diguna pakai sebagai hujah. Ilmu mustalah al-hadis juga membincangkan tentang jenis-jenis khabar, hukum dan syarat untuk mengenal pasti kedudukannya. Jika sahih akan diterima, tetapi jika sebaliknya akan ditolak. Yang kedua, kedudukan ilmu mustalah al-hadis antara cabang-cabang keilmuan Islam. Kedudukan ilmu mustalah al-hadis antara cabang-cabang keilmuan Islam ini ibarat anak mata pada mata. Sebagaimana anak mata adalah lensa bagi mata, manakala ilmu mustalah hadis ini ialah kanta penglihatan bagi ilmu-ilmu Islam yang lain. Ianya umpama kayu ukur yang peka dan halus, pantas mendedahkan kepalsuan yang ada dalam hadis, menzahirkan kelemahan yang ada dalam perawi dan menilai yang sahih dengan nilai dan martabatnya yang sebenar. Agama Islam ialah agama yang teguh dan utuh sekukuh gunung sehingga tidak ada ruang untuk diragui akan kesucian asal-usul dan ketulinannya. Dengan adanya ilmu mustalah al-hadis ini, agama Islam dapat dipelihara daripada penyelewengan dan pemalsuan. Jika tidak, sudah tentu hadis sahih dan dhaif, asli dan palsu, pencampuran antara sabda baginda SAW dengan percakapan orang tidak dapat dibezakan. Ketiga, matlamat ilmu mustalah al-hadis dan faedah-faedahnya. Ilmu mustalah al-hadis ini berkembang untuk mencapai matlamat utama, iaitu memelihara hadis-hadis Nabi SAW daripada berlaku sebarang percampuran ayat lain, penyelewengan dan pemalsuan hadis. Tugas ini adalah satu tanggungjawab yang amat penting dan ia terbahagi kepada dua faedah besar, iaitu yang pertama, kaedah-kaedah daripada ilmu ini dapat melindungi seseorang alim yang mengambil mudah dalam meriwayatkan hadis sebagai peringatan bahaya jika melakukan kesalahan. Sabda Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Man haddasa anni bihadisin yura annahu kazibun fahuwa ahadul kazibin, yang bermaksud sesiapa yang meriwayatkan sesuatu hadis daripadaku sedangkan dia mengetahui bahawa dia berdusta ke atasnya, maka dia ialah salah seorang daripada pendusta itu. Matlamat dan faedah-faedahnya. Kedua, ilmu mustalah hadis memberikan faedah yang besar dalam membersihkan akal fikiran daripada perkara tahyul dan jenaka seperti yang berlaku pada umat-umat zaman terdahulu. Perkabaran dan periwayatan dilakukan tanpa isnad, iaitu salah silap perawi di antara mereka, dan tiada usaha untuk mengenali para perawi, kekuatan hafalan
dan ketepatan sesuatu riwayatnya. Semua agama dan fahaman keseluruhannya bergantung kepada penerimaan daripada lisan dan penulisan para pengantara tanpa kemukakan persoalan mengenai isnad. Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan keistimewaan kepada umat ini dengan memelihara kitabnya dan menjaga hadis Nabi SAW. Umat Islam merupakan umat pertama yang menyusun kaedah-kaedah dan usul-usul dengan penyusunan yang paling teliti demi memastikan kesahihan dan kesucian nas-nas yang diriwayatkan melalui ilmu mustalah al-hadis, usul al-hadis atau nama-namanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang hukum mempelajari ilmu mustalahul hadis. Wajar bagi umat Islam dari kebanyakan mereka untuk menyediakan masa dan menggunakan masa terluang mereka untuk mempelajari ilmu ini, sama ada belajar, mengajar, mengarang maupun mentahqiq serta berbicara mengenai kerumitan dan rahsia-rahsianya. Hal ini demikian agar sunnah Nabi SAW sentiasa terpelihara daripada hilang dan pupus di dalam zaman. Hal ini demikian juga agar sunnah Nabi SAW sentiasa kekal serta dapat melaksanakan tugasnya untuk berkhidmat kepada umat dari segi akidah, syariat, akhlak dan keilmuannya. Justru, ulama' juga memandang bahawa mempelajari ilmu ini merupakan sebahagian daripada tuntutan fardu kifayah. Dan jika ia tidak dapat dilaksanakan dan dipelajari, maka seluruh umat akan menanggung dosa.